Baiklah, kita masih lagi bersama Selamat Pagi Malaysia. Bangun, bagi anda yang mungkin masih lagi bercuti. Tapi yalah, kalau di negeri-negeri tertentu tu memang hari ni hari cuti hujung minggu kan, hari Jumaat. Jadi jangan bangun lambat sangat kan. Ada banyak lagi perkara kita boleh buat ni pada hari cuti macam ni. Baik. Kita nak berbincang sikit berkenaan dengan tilawah Al-Quran ataupun program tilawah peringkat kebangsaan. Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ini yang dianjurkan pada 20 hingga 25 hari bulan April ini. Tinggal lagi beberapa hari. Jadi saya ada tetamu di sebelah saya, Tuan Haji Muhammad Nordin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Dasar di JAKIM, yang boleh berkongsi dengan kita maklumat berkaitan dengan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Tuan Haji? Alhamdulillah. Itulah dia yang kita nakkan, kita harapkan. Baik, tinggal lagi beberapa hari untuk menjelangnya Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan kita. Bagaimana persiapan terlebih dahulu? Setakat ini persiapan berjalan lancar, Cik Zul, dan semua persiapan telah pun dilaksanakan oleh 13 jawatan kuasa yang telah dilantik pelbagai kementerian. Baik. Dan untuk kali ini, tahun ini, ianya akan dianjurkan di Kuala Lumpur lah. Ya. Di Dewan Muktamar Pusat Islam Malaysia, Pusat Kuala Islam. Lumpur, bersebelahan dengan Masjid Negara. Masjid Negara. Kenapa agaknya kembali ke Kuala Lumpur? Dah habis dah pusing satu Malaysia dah? Sebenarnya secara tradisinya, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ini diadakan, dia bergilir antara negeri dengan negeri. Jadi kebetulan tahun ini giliran Wilayah Tuan menjadi tuan rumah. So kita adakan di Kuala Lumpur lah. Bukan sebab-sebab lain lah balik semula ke Kuala Lumpur. Disebabkan dah sampai giliran Kuala sampai Lumpur. Giliran, ya. Dia 14 tahun sekali akan ikut turn lah. Sampai masa, ya. Baik. Jadi apa agaknya tema yang ingin dibawakan? Sebab setiap tahun tu dia ada tema-tema dia tersendiri. Tahun ni macam mana? Terima kasih Cik Zul. Kita masih mengekalkan tema Hari Kebesaran Islam Peringkat Kebangsaan tahun ini seperti mana Maal Hijrah yang lalu, iaitu transformasi nadi perpaduan nadi transformasi ummah. Iaitu perpaduan itu sekarang ini disebut sebagai, biasa orang sebut juga solidarity. Jadi dalam Quran pun ada sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita wala tafarraqu tu boleh kita katakan sebagai jangan kamu berpecah belah. Makna perlu pada solidarity, berpadu untuk menggerakkan transformasi yang hebat untuk umat. Wow. Jadi dalam kriteria pembacaan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ni memang dipilih ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan solidariti ni ke macam mana? Ya, lazimnya memang ada satu jawatan kuasa yang melihat silibus ataupun kurikulum untuk tilawah Al-Quran ini, dan pada tahun ini kita melihat konsep perpaduan itu sebahagian daripada ayat-ayat yang akan diperdengarkan lah, di samping isu-isu lain ataupun tema-tema lain lah yang ada relevan dengan masyarakat. Dalam Al-Quran ini terlalu banyak perkara yang kita boleh highlightkan, tapi tahun ini kita buat penumpuan dari segi aspek perpaduan itu sendiri. Okey, baik. Saya percayalah yang syiar Islam ataupun kefahaman masyarakat kita terhadap Islam tu semakin berkembang, semakin bagus dengan adanya sekolah-sekolah tahfiz, sekolah agama dan sebagainya. Ada pula ibu bapa yang akan hantar anak mereka ke sekolah-sekolah agama. Jadi signifikannya dengan penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran ni sejak dulu sampai sekarang, rasanya semakin ramai orang yang nak masuk pertandingan ataupun menyertai majlis tilawah ni. Tahun ni je berapa banyak penyertaan? Kalau kita lihat peringkat awal sebelum ke peringkat kebangsaan. Ini satu aspek yang sangat menarik sebenarnya. Tilawah Al-Quran ni sebenarnya sudah lama dalam budaya masyarakat kita dan menjadi syiar kepada masyarakat Malaysia dan negara itu sendiri. Dan sebenarnya penyertaan dia dia tetaplah untuk 14 negeri, iaitu 2 wakil, iaitu qari dan qariah. So ada 28 orang. Tapi di peringkat negeri sana sudah ada saringan di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Dan mereka yang akan bertanding di peringkat bangsa inilah mereka yang johan qari dan qariah hebat-hebat. Dan insyaAllah pada tahun ini menampilkan lebih kurang 30% adalah muka-muka baru. Ini yang disebutkan tadi Cik Zul sebut sebagai, orang kata, impaknya lah, orang kata semakin ramai mereka yang ada skill
sampai ke tahap peringkat kebangsaan. Itu kehebatan dia lah. Okey. Ini 30% muka baru ni disebabkan mereka lebih bagus daripada yang sebelum ini ataupun yang sebelum ini dah bersara dah? Sebahagiannya bersara, mungkin dia beri laluan kepada yang baru, tetapi kalau kita tengok pemarkahan atau markah-markah yang dicapai itu melebihi pada tahap yang yang sangat baik, lebih pada 85 ke atas. Dan mereka itu sampai tahap skill yang sangat sesuai lah untuk peringkat kebangsaan. Sebab ini sangat penting kerana bila di peringkat antarabangsa nanti yang kita akan laksanakan pada Anjorah pada bulan depan, mereka juga akan bersaing di peringkat antarabangsa. So mereka ini telah pun kita akan pastikan tahap mutu bacaannya itu kualitinya adalah setara dengan qari dan qariah peringkat antarabangsa yang lain. Wow, okey. Jadi seronok juga kita dengar apabila semakin ramai orang menyertainya, semakin banyak golongan muda lah juga kan. Boleh kita katakan begitu, menyertai majlis tilawah Al-Quran ni kita nampak cara penyampaian yang berbeza kan. Kalau sebelum ini cara baca macam ni, kita dah ada cara baca lain lah, macam-macam ada. Dan sampai ke peringkat antarabangsa nanti standardnya juga sudah satu tahap yang berbeza. Baik, ini menghampiri ke bulan Ramadan tak lama lagi, jadi memang sangat sesuai lah dianjurkan majlis tilawah yang begitu yang kita sebut tadi lah, memang sangat sinonim dengan masyarakat kita. Dari segi penjurian pula macam mana? Ada juri-juri yang juga kekal? Ya, juri-juri memang ada satu jawatan kuasa khas yang kita lantik, dan pada kali ini 15 juri lah yang akan mengadili mereka lah pada pelbagai aspek, iaitu aspek taranum, aspek tajwid, fasahah dan juga persembahan. Dan setiap kategori ini biasanya 2 orang juri lah untuk berlaku adil dan lebih telus. Jadi yang mewakili juga sebahagian adalah negeri-negeri. Dan kita yakin mereka ini dapat membuat pengadilan yang sangat adil. Kerana kadang perbezaan markah antara seorang qari itu sangat sikit. 0 perpuluhan saja, sangat tipis. Baik, ada aktiviti-aktiviti lain agaknya sewaktu minggu majlis tilawah tu? InsyaAllah Cik Zul dan para penonton sekalian, kerana pada 21 bulan kita ada seminar Al-Quran, dan ini kita buka pada awam lah. Boleh datang walk-in di Dewan Muktamar Pusat Islam Malaysia Kuala Lumpur pada pukul 9 pagi. Dan pada setiap hari bermula pada 10 pagi hingga 11 malam ada expo. Lebih kurang dalam 80 booth kita buka bertempat di dataran Kompleks Pusat Islam. Dan selain pada itu, pada tahun ini kita buat pengisian ilmu lebih daripada yang lain pada waktu rehat. Ada rehat lebih kurang 15 minit tu waktu setiap malam. Kita akan isikan dengan program tazkirah oleh tokoh-tokoh yang hebat juga. Wow. Jadi dalam tempoh 15 minit itu ada pengisian yang dinanti-nantikan. Yang dinanti-nantikan. Okey. Sepanjang 4-5 hari itu berlangsung, ada artis-artis nasyid-nasyid, kumpulan-kumpulan nasyid yang meletup ke? Ada, insya-Allah ada. Tapi kita akan mereka akan bersiaran sebelum program bermula, sementara menunggu waktu yang sebenar lah. Dan ini semua akan disiarkan oleh RTM lah. Baik, setiap malam. Terima kasih kepada RTM. Okey, baik. Dan kunjungan orang ramai itu tak ada masalah dari segi tempat letak kereta? InsyaAllah kita dah selaraskan dengan pasukan keselamatan. Dan mudah-mudahan so agak sempit juga tempatnya tu kan? Kita maklumlah tempat tu agak sempit dan mungkin pihak keselamatan PDRM ada cara di sini lah untuk mengatur semua kenderaan-kenderaan dan tetamu-tetamu yang hadir. Jadi jangan risau kalau anda nak datang ke Pusat Islam Kuala Lumpur Dewan Muktamar Pusat Islam bersebelahan dengan Masjid Negara untuk membolehkan anda melihat sendiri, mendengar sendiri bacaan ayat suci Al-Quran dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang dianjurkan dari 20 hingga 25 hari bulan. Masalah tempat letak kereta pun rasanya tak ada apabila pihak yang berkuasa ada di sana untuk memantau dan mengarahkanlah di mana agaknya tempat yang sesuai. Baiklah, ini mungkin kita melihat lebih jauh lagi lah Tuan Haji. Apabila kita menganjurkan program Majlis Tilawah Al-Quran ini sejak dulu sampai sekarang, agaknya apa perubahan yang dapat kita kecapi ataupun objektif yang dapat kita kecapi untuk masa-masa yang ke depan ini?
Ya, kita lihat mungkin ada faktor-faktor lain juga. Mana kesedaran masyarakat tentang Al-Quran ni sekarang ni semakin meningkat. Kita mendapat rasai di mana-mana peringkat generasi muda, generasi sederhana dan generasi tua juga. Kalau kita lihat sambutan-sambutan program ini biasanya kira ramai. Walaupun kita tidak berikan dia jamuan atau minuman dan sebagainya, tetapi tetap ramai. Dan mereka datang secara berkumpulan. Dan kita lihat anak-anak muda, bawa keluarga, ada bawa keluarga, bawa anak-anak, dan mereka juga bawa masaf untuk dia semak bacaan-bacaan itu. Adakah bagaimana mungkin dia boleh belajar dari segi tajwid dan sebagainya. Dan kita juga ada terjemahan-terjemahannya. Itu semua akan menarik mereka, dan biasanya bila dia baca tu mereka akan beri perhatian, seolah menghayati apa yang berlaku. Ini sangat berbeza dengan zaman dulu. Mungkin ketika bukan tak ada kesedaran waktu itu, tapi maknanya zaman itu telah pun berubah. Dulu diadakan di stadium, mungkin tak ramai kan, kita tak boleh fokus nak lihat macam mana reaksi masyarakat. Tapi sekarang ni jelas kalau kita lihat bagaimana sambutan dan juga masyarakat itu sendiri. Okey, baik. Saya lupa nak tanya. Saya dah simpan ni soalan ni, nak tanya pasal hadiah ni. Oh, hadiah. Bagi peserta yang masuk majlis tilawah ni, ada peningkatan dari segi hadiah ke? Istimewa sekali. Istimewa. Kalau itu dia. Istimewa. Dia insya-Allah Pak Johan Qari dan Qariah, kita akan dapat tunai RM30,000, RM RM30,000, dicampur juga dengan sijil lah, biasa sijil dan hadiah dari ringan lain. Dan istimewanya adalah untuk Johan adalah Proton Privé. Yang dapat kereta. Ya, yang ditaja oleh Lembaga Tabung Haji. Jadi untuk naib Johan RM20,000. Dan untuk yang ketiga RM15,000. Untuk Johan juga ada, insyaAllah ada tawaran pergi haji lah. Pergi haji Pergi haji. Itu untuk Johan saja ke ataupun untuk Johan saja? Untuk Johan saja. Wow, ini yang kita nak galakkan lah orang menyertainya kan, dengan hadiah yang lumayan. Sememangnya wajarlah kita lakukan macam ni, sebab kalau kita tengok pertandingan nyanyi-nyanyi, dia punya hadiah bukan main hebat-hebat lagi kan. Ini pertandingan yang kita memperdengarkan kebolehan kita membaca ayat suci Al-Quran, patut pun hebat sama juga Kita akan usahakanlah dari tahun ke tahun supaya ada penajaan masing-masing kita bersama-sama lah untuk memberiakan. Mungkin orang boleh bagi dalam bentuk hadiah iringan. Baik. InsyaAllah. Ini dalam Dewan Utama tu berapa ramai yang boleh masuk ni, bagi orang ramai yang ingin datang? Dewan itu sendiri muat 1,400 orang kursi. Tetapi kita ada di luar sana, di luar Dewan Utama tu ada satu kawasan terbuka. Dan ada satu skrin besar akan dipasang. Di situ kita akan pasang kemah, dan untuk sesuai untuk keluarga yang bawa anak-anak tu boleh orang kata santai-santai di situlah. Kalau di dalam tu 1,400 orang. Okey. Ni ada nombor ke ataupun siapa dulu dia dapat tempat duduk ke macam mana? Siapa dulu dia dapat lah. Kita ada 2 tingkat di situ. Jadi siapa dulu dia dapat lah. Datanglah awal. Datang awal. Kalau nak masuk duduk kat dalam kan. Kalau lewat duduk kat luar takut penghayatan tu kurang sikit lah. Tak apa Cik Zul, dia 5 hari. Dia 5 hari. Kalau tak dapat masuk dalam Dewan hari ini, besok datang lagi. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih Tuan Haji untuk berkongsikan maklumat tersebut bersama dengan kami. Semoga orang ramai dapat manfaat daripada penganjuran majlis tilawah ini setiap tahun kan.